Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam fitness kolbu siri yang ke-70. Tak silap saya lah, siri yang ke-70. Dah berapa, hampir setahun lebih kita bersiaran, insya-Allah dalam siri Fitness Kolbu. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita masuk ke tahun yang baru, 1 bulan 1 2022. Adapun orang Islam yang beriman, kita sudah ada kalender kita sebenarnya, kalender hijrah. Kita dah masuk 28 Jamadil Awal dan penghujung kepada Jamadil Awal. Kita akan masuk ke Jamadil Akhir. Dia tak diam Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Alhamdulillah. Adapun kita orang beriman ni memang kena sentiasa baru. Yang ni apa? Perbarui kalimah thayyibah la ilaha illallah. Jadidu imanakum. Perbaruilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana min aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi perbarui ini memang kerja orang beriman. Dan antara kaedah juga memperbarui ini dengan kita mengambil peringatan. Jadi tajuk kita pada pagi yang penuh barakah ni, jangan ambil mudah dengan peringatan. Jika kita tidak mahu berada dalam kesulitan, malah apatah lagi berdepan dengan kehancuran. Wa na'udzubillah min zalik. Peringatan. Taujiat. Fazakir. Dan berbagai bentuk peringatan yang perlu kita tekankan dalam konteks larangan Allah. Peringatan ini disertakan dengan larangan dan suruhan. Jadi sesiapa yang mengambil mudah soal peringatan, bermaksud dia mengambil mudah soal larangan dan mengambil mudah soal suruhan. Maka apa yang berlaku? Bila orang ambil mudah, bila kita ambil mudah soal larangan, apabila kita mengambil mudah soal suruhan, maka tidak heranlah kita akan berhadapan dengan kehancuran demi kehancuran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11 ini menekankan tentang bahawa Allah SWT tidak pernah mengubah asal yang nikmat tiba-tiba berubah menjadi azab. Allah tak akan mengubah. Allah datangkan dunia ini elok
Allah datangkan dunia ini terbentang luas dengan indah. Langit yang terbentang luas, lautan yang terbentang luas. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihim minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah jadikan, Allah turunkan, Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi. Allah jadikan semuanya untuk kita mengambil rezeki daripada apa yang telah Allah kurniakan. Tapi ada di kalangan manusia ini yang tidak tahu, wa antum ta'lamun, yang mengambil, yang tidak ambil mengetahui. Ini keadaan dia. Jadi pada pagi yang penuh barakah ni kita nak sentuh tentang jangan ambil mudah soal peringatan. Orang beriman itu sifatnya suka diingatkan. Orang beriman suka untuk diperingatkan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Orang beriman ini senang untuk diingatkan. Jadi antara ciri orang beriman itu dia suka dengan peringatan, tazkirah. Itu peringatan. Mau'izah, itu peringatan. Dia suka untuk dengar, dia suka untuk diingatkan. Dan apatah lagi peringatan yang berunsur, yang berkait apa tentang diri dia. Bukan sekadar pengetahuan. Ada orang dia suka dengar pengetahuan. Dia ambil ilmu pengetahuan. Tapi dia tak ambil ilmu peringatan. Ilmu pengetahuan itu segala apa yang kita boleh cari. Kita dengar pengetahuan demi pengetahuan. Tapi peringatan ini yang perlu kita perhatikan. Kerana yang membuatkan manusia hari ini rosak adalah kerana melanggar peringatan. Sudah diingatkan tapi tidak mahu mengambil iktibar. Sudah diberikan petunjuk tapi tidak mahu akur dengan apa yang ditunjuk. Sudah ada ilmu, bukan tak ada ilmu. Bukan tidak tahu. Bukan tak dengar ceramah. Dengar ustaz, dia bertukar-tukar ustaz. Hebat-hebat ustaz yang berceramah. Tapi buat juga kesalahan itu sebab apa? Sebab tidak ambil peringatan. Tak ada orang yang ingatkan secara spesifik. Tak ada orang dia tak ambil cari orang yang boleh tegur dia secara directly. Dia suka dengan ambil pengetahuan apa yang dia nak tahulah. Tapi peringatan itu perkara yang lain. Itu dipanggil tarbiyah, takdibih, tazkiyah. Ini perlukan bimbingan secara berterusan. Dalam fitness kolbu sebenarnya membincangkan perkara ini sidang jemaah yang Allah Ta'ala. Membincangkan tentang kaedah tazkiyah dalam konteks kehidupan. Malah pula diingatkan, ya mujahidah Islam. Ini sifat orang yang akan mengundang kepada kerosakan. Sebab itu mencari peringatan ini satu tuntutan. Sebagai contoh, hari ini Masya Allah cuaca elok di Shah Alam lah di tempat saya. Kita doa di tempat lain juga. Pagi tadi semalam maghrib petang dah nampak mendung dah di tempat saya. Di tempat saya ini dekat dengan Julutong. Bukit Julutong yang mana siapa yang nampak ada dari sini yang saya ada share tu hari yang air naik tu. Di tol exit Jelutong tu, dia kalau naik tu, naik sungguh lah. Isu itu hari Sabtu tempoh hari, seminggu yang lepas, Allah takdirkan kita kena musibah banjir. Hujan 2 hari lah. Jumaat, Sabtu. Non-stop. Sama macam semalam hujan. Non-stop. Tapi kesan berbeza. Kesan dia berbeza. Dia bukan soal hujan semata-mata Puan Juliana, Muhammad Yasin dan semua sidang jemaah yang Allah. Soalnya ada tak peringatan di sebalik itu? Takut bimbang adanya peringatan. Ataupun adanya satu teguran daripada Allah. Lalu hujan itu mendatangkan mudarat. Kalau hujan saja tak apa. Hujan, Allah telan air bumi. Surah Al-Hud ayat 44. Allah suruh bumi telan air.
Bumi telan air hujan. Telan. Bukan kisah tentang hujan. Soalnya Allah tahan air supaya tidak mengalir. Allah suruh bumi keluarkan air. Dengan keadaan campur tangan manusia disebabkan kehancuran tangan-tangan manusia. Tempat-tempat tadahan tak ada. Tempat-tempat yang dulu digezetkan sebagai tempat yang tidak boleh disentuh. Manusia buat kerosakan. Wala tufsidu fil ard. Jangan buat kerosakan. Tapi manusia dengan ketamakan, peringatan. Dia jangan usik. Hutan jangan usik. Diusik juga. Jangan buat sesuka-sukanya. Nak buat projek pun sila buat. Tapi tolong ikut spek. Dia buat juga. Allah bagi peringatan. Kuasa Allah. Air naik mencanak-canak. Mencanak-canak naik. Tengok hari ni hujan. Tak ada. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Tengok. Allah boleh turunkan air itu daripada nikmat. Boleh betulkan menjadi azab. Wa na'udzubillah min zalik. Bukan hujan yang kita takutkan. Tapi daripada hujan, kita lupa peringatan Allah. Sebab tu Nabi ajar doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Nabi ajar, ya Allah berkatilah daripada hujan. Ini memang antara ciri antara Allah Ta'ala. Surah Al-Jin ayat 16. Cuba tengok siapa ada copy paste surah Al-Jin ayat 16. Cuba tengok apa makna surah Al-Jin ayat 16. Antara sebab juga Allah meredai sesuatu tempat itu, suatu kaum itu, Allah diturunkan hujan yang lebat. Hujan ni bukan nisbah kepada azab. Hujan bukan nisbah kepada bala. Hujan nisbah kepada rezeki. Tetapi kita lupa peringatan daripada rezeki. Allah suruh syukur. La in syakartum la azidannakum. Allah warning. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Barang siapa yang kufur, inna azabi lasyadid. Tengok. Jadi bila kita jauh dari peringatan, dia sebesar-besarlah ke negara, ke dunia, sehinggalah ke rumah tangga kita, ke diri kita. Kalau kita sendiri yang mengabaikan peringatan, ada kuliah, ada tazkirah, kita abaikan, kita ingat kita boleh tahu, kita boleh faham. Tengok surah Al-Jin ayat 16. Allah menurunkan hujan yang lebat. Wahai Nabi Muhammad SAW, diwahyukan menangkan lagi. Dan kalaulah mereka manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka. Hujan lebat bukan nisbah kepada azab. Surah Al-Jin ayat 16 tadi, sidang jemaah yang mulia, cuba lihat surah Al-Jin ayat 16 tadi. Subhanallah. Pin this comment. Nah, Puan Nuri Firas, rujuk dalam surah Al-Jin ayat 16. Jadi sekarang kita takut dengan hujan pula sekarang. Betul tidak? Sebab apa? Sebab kita takut dengan bayang-bayang kesalahan kita. Ada orang takut dengan duit sebab kita terbayang-bayang dengan salah laku kita pada duit. Takut habis duit. Padahal duit itu boleh dinisbahkan pada nikmat. Isteri. Kita takut dengan isteri. Sedangkan isteri juga nikmat. Anak. Kita takut dengan anak. Anak tu nikmat. Suami kita takut dengan suami. Suami tu nikmat. Tapi kita salah guna nikmat. Kita guna nikmat untuk menunjuk-nunjuk. Tunjuk ada isterinya romantik. Tunjuk ada suami yang romantik. Bagi tahu suami, jangan kacau suami aku. Jangan kacau suami aku. Orang, Allah bagi suami, suruh syukur. Suruh taat. Bukan suruh ikat. Ni Allah bagi suami, diikatnya. Jadi tamak. Lepas tu menunjuk pula tu.
Dah lah tamak menunjuk lah tu. Kalau tak tamak, jangan menunjuk. Dah tahu tamak, jangan menunjuk. Dia menunjuk suami dia lah yang paling romantik. Bila orang lain suka kat suami dia, marah. Contoh. Kan? Yang suami pula nunjuk ada isteri. Tunjuk bagi tahu dia lah ada isteri yang paling romantik sekali dia ada. Isteri yang paling... Allah bagi nikmat bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Allah bagi nikmat untuk kita nikmati. Allah bagi isteri untuk kita nikmati isteri itu. Allah bagi suami untuk kita nikmati suami itu. Kita sekarang ni salah guna nikmat. Allah dah bagi peringatan. Allah dah warning. Allah warning. Daripada hujan yang turun itu, Allah boleh bertukar jadi azab. Allahu Akbar. Boleh bertukar begitu sedang jemaahnya Allah Ta'ala. Ikat pakai apa? Ikat pakai tali labah-labah. Memanglah Al-Ankabut. Bukan ikat dengan tali tauhid. Kalau betul sayang suami, simpulkan dengan simpulan tauhid. Akidah. Kalau betul sayang isteri, simpulkan dengan simpulan akidah. Ini dah disimpul dengan tali rapiah. Disimpul dengan tali dunia. Itu terjerat leher sendiri tu. Itu mengamuk sendiri tu. Meraban, merapu habis. Nikmat dunia ni Allah suruh pakai. Ambil nikmat dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tengok. Surah Al-Qasas ayat 77. Cuba siapa boleh copy paste surah Al-Qasas ayat 77. Allah suruh apa? Allah suruh bagi tip adalah tu jangan salah tunjuk, jangan salah guna nikmat. Itu tip lah tu. Kita gunakan suami untuk taat, bukan pergunakan suami untuk dapat apa? Dapat musibat. Pergunakan suami. Pergunakan isteri untuk kepentingan diri. Pergunakan suami untuk kepentingan diri. Allah bagi peringatan. Jangan sampai isteri, anak-anak kamu melalaikan kamu. Peringatan. Isteri boleh jadi kelalaian pada suami. Harta boleh menyebabkan manusia rasa diri berkuasa. Jadi caranya, suami kena pimpinlah. Isteri jangan jadi perkara yang melalaikan. Jangan salah guna nikmat. Jangan menunjuk-nunjuk nikmat. Jangan tamak dengan nikmat. Nikmat untuk disyukuri, bukan untuk dimiliki. Masalahnya, kita tunjuk benda yang salah. Kita tunjuk bahagia, tapi tunjuk isteri itu bukan bahagia. Tengok, terima kasih Salina Syari. Ayat 77, Al-Qasas 77. Bukan Al-Qasas 76, ayat 77. Tapi pun boleh, 76 pun boleh. Cuba tengok. Allah tak suka pada orang yang suka bermegah-megah. Ayat 77. Masing-masing. Puan Anwar pun ingat. Ini pun saling patutnya sukalah. Bila suami dengar tu cakap, okey. Dengar tu. Itu salah tu. Orang yang hatinya betul, dia tak marah kalau diingatkan. Terima. Itu tips dia. Tip untuk selamat, terima apa orang suruh ingat. Jangan bagi paku buah keras. Dengar tu bang. Dengar tu awak. Masing-masing. Masing-masing. Sekarang dua-dua kalau masing-masing nak suruh dengar, adalah sekali Allah suruh dua-dua dengar sekali. Main sini. Dua-dua piat telinga. Pam satu kali. Betul. Jangan pergunakan isteri. Jangan pergunakan suami. Untuk kepentingan diri.
Ini dia. Ya, tahun baru ni. Tapi kita masih lagi berpakaian lama. Cara yang lama. Cara yang sama. Akhirnya apa? Merana. Peringatan banyak dah. Tahun 2021, tahun 2019 dah peringatan dah. COVID-19 2019. Dia belum ada isteri. Dia kata tadi Ustaz, tak apa Puan Linda Alis. Dia tak ada isteri, dia lagi kena dengar. Biar dia. Orang tak ada isteri dengar. Dia bukan pergunakan suami untuk akhirat. Perlukan suami untuk akhirat. Pergunakan diri untuk akhirat. Tu ayat dia Puan Fazilah. Jangan salah sebut. Jangan pergunakan suami untuk diri. Tapi pergunakan diri untuk suami. Gunakan diri itu untuk suami tu. Untuk apa? Pergi akhirat. Gunakan diri kita ni. Bukan suami. Suami lah. Pergunakan diri ni. Perlu suami. Maksudnya apa? Kita perlu pergunakan diri kita. Itu cara dia. Peringatan. Tak ada suami lagi kena dengar. Minum kopi, bagus. Sambil dengar minum kopi. Kopi itu sambilan. Jangan sambil minum kopi sambil dengar. Dengar pula sambilan. Kalau boleh upgrade lagi. Manakala kita santai tak apalah. Poin kita pada pagi yang penuh barakah ni, peringatan, tolong jangan ambil mudah. Tu je. Tolong dengar peringatan. Yang bukan sebab kita tak tahu. Kita tahu tapi kita ambil mudah peringatan. Kita ni kalau tanya balik, Ustaz, sekarang ni saya nak berubah ni Ustaz. Saya nak orang kata nak lebih ke depan Ustaz. Macam mana ni azam tahun baru ni? Azam tahun baru, jangan ambil mudah peringatan. Azam. Kerana kita akan selamat apabila kita selalu mengambil peringatan. Kita dengar. Peringatan. Apa dia? Jangan kufur. Itu peringatan. Jangan syirik. Itu peringatan. Jangan kejar dunia. Itu peringatan. Peringatan demi peringatan diberikan. Peringatan demi peringatan. Jadi tolong, jumpa orang minta, tolong ingatkan saya. Tolong ingatkan saya. Kena beringat. Itu saja. Bukan sebab tak tahu. Masalahnya lupa. Itu saja. Bukan tak tahu. Tak ada siapa lagi cakap hidup ni buat jahat. Tak ada siapa lagi. Orang jahat pun kalau di interview nak buat baik. Tapi kenapa dia tak buat dia? Sebab dia tak diingatkan. Atau dia ambil mudah peringatan. Ambil mudah peringatan. Sebab apa ambil mudah peringatan? Sebab dia duduk di dalam kelalaian. Sebab tu peringatan tidak boleh ditinggalkan. Setiap hari ada peringatan. Benda yang sama Allah ulang 31 kali dalam suratul Rahman, Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 kali diingatkan oleh Allah. Bukan sebab tak tahu, tapi tak ingat. Sebab apa tak ingat? Ambil mudah peringatan. Kita ambil mudah peringatan. Jadi satu saja azam kita tahun ni. Dan juga tahun-tahun yang kedatang. Dan azam kita sebagai orang mukmin itu adalah untuk sentiasa diingatkan.
Bukan kita tak tahu, tapi kita nak diingatkan. Itu saja. Tanda kata orang bila ada orang ingatkan, tu tanda Allah sayang. Diingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu, diingatkan. Tapi buat tak tahu. Tak ada siapa lagi kata nak jadi isi neraka. Mana ada orang nak jadi isi neraka? Tapi dia buat-buat lupa tujuan dia. Allah. Sama je Tuan Anwar. Dia ni orang kaum Hawa ni, dia tak boleh cakap tu. Dengar tu kaum Hawa. Dia tak boleh. Dia suruh ajar semua. Cara dia adalah, belum kahwin kan? Dia jangan cakap kat isi kita, dengar ni cakap abang. Tak payah. Bagi instruction. Bagi arahan terus. Tapi based on apa? Buktikanlah kita pun entitled untuk bagi arahan. Seorang yang memberi arahan, pastikan orang dia terarah. Kadang-kadang kita suka mengarah, tapi kita pun tak tentu arah. Ramai suami suka mengarah isteri, tapi dia pun hara lagi. Nak bagi arahan, tapi hidup tak keruan. Macam mana? Sebab tu nak tak nak, kita kena praktis, kita kena upgrade diri. Nak tak nak? Nak tak nak? We have no choice, kata orang Jawa kata. We have no choice. We have to be the best. Tu dia azam tu baru. Cakap Jawa. La. Kita kena takalu fil ghath Arabiyah. Kita kena tunjukkan diri. Tajalliyat. Kita kena tajalliyat. Fil awam. Bil khair. Fil zahiriyah. Fil zahiriyah ala zawjati. Al-amil al-hasanati. La ghairi. La taqulu ma la taf'alun. Kamu bercakap tapi kamu tak buat. Jangan. Jangan begitu. Walakinna yusabihul azab ala al-zawj. Kita tak pandailah cakap, tapi bolehlah. Kita pun sekolah Arab dulu, tapi alhamdulillah bolehlah. Fahimtum? Fahimna. Ahsantum. Ahsantum. InsyaAllah. Taqallum fil lughat al-arabiyyah, masya-Allah. Masyayah. Qalilan taqallum fil lughat al-arabiyyah, qalilan. InsyaAllah. La ba'sa. Tidak mengapa. Belajar lughatul arabiyyah takallam, lughatul arabiyyah qalilan. Aywa, insyaallah. Tafadhal. Zahirkan. Izhar, zahirkan, izhar. Af'alul lil khair, af'al perbuatan yang baik ala zaujah, kepada li ahliha, kepada ahli keluarga kamu. Mamnu' jangan. La raiba fi, jangan kita buat benda-benda yang membawa kepada su'. Tak boleh. Masya-Allah. Syukran. Afwan. Lughat Arabiah, masya-Allah, khair. Naam. Qalilan musyayya, qalil la ba'sa, qalilan. Bahasa ittisaliyah, lughat Arabiah ittisaliyah. Dia kalau kita nak cakap juga bahasa Arab ni, kita boleh ambil bahasa Arab daripada Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran tu yang memang kita akan nampak dalam perbualan kan. Bolehlah kita ambil sikit-sikit. InsyaAllah.
Cakap Arab memang best. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, insya-Allah. Ramai nak belajar, insya-Allah. Khair, khair. Insya-Allah. Ana bil mawjudil dirasil lughatul arabiyyah. Ba'id, dekat nanti, ya. Nanti cari guru Sarah, insya-Allah. Allahu akbar. Ni boleh cakap bahasa Arab? Boleh. Apa dia? Sadaqallahul azim. Okeylah tu, sadaqallahul azim. Boleh cakap tak? Boleh. Assalamualaikum. Itu bahasa Arab tu. Best cakap Arab, masya-Allah. Kaifa haluk? Cakap tu. Tapi bahasa Arab yang standard lah, bukan bahasa Arab macam belajar duduk Mesir. Masalah maya al-ma, anda panggil maya fi syarmit al-maya qalilan, cara cakap dia cakap slang tu kot, itu lagi canggih lah sebab kita tak duduk sana, tapi kita belajar kan nahwu sharaf itu, ittisaliyah itu, alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Baik. Itu dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bahasa Arab tu. Itu bahasa Arab tu. Masya-Allah. Subhanallah, subhanallah. Ahsan, lazah, insya-Allah. Alhamdulillah, hadza min fa'li rabbi. Memang qalilan min taqallan fi lughat arabiyyah, qalilan musyawah. Insya-Allah. Cuma tak ada regu, itu saja. Memang kita di sekolah Arab memang pada ambil Al-Azhari, cuma kita tak further ke sana. Tapi alhamdulillah berkat doa pengajian guru-guru kan, mengajar ikhlas. Jadi pengajian tu melekat lagi kat kita ni. Tu betul. Marabbuka, tu tentu. Bahasa Arab. Tu dia. Bukan ma, bukan umuyun, bukan ma. Salah tu man. Kalau ma tu dah merujuk kepada benda, tak boleh. Dia tidak boleh merujuk kepada Allah dengan soalan benda, sebab Allah bukan benda. Laisa kamitslihi syai'. Man, kalau man ni dia bukan merujuk kepada benda. Insya-Allah, insya-Allah. Khair. Tak apa, satu hari nanti kita adakan juga cakap taqalim fil lughatil arabiyyah fil haqiqatul fil haya. تحت الموضوع وتقلم الشراحل في حقيقة الحياة في الباب تعدد. apa tu? InsyaAllah اليوم شراحل في الحقيقة الحياة الحقيقة في الموضوع تحت الموضوع تعدد في الحقيقة. Tu dia cakap gitu. Hari ini kita akan membahaskan syarahan dalam hakikat kehidupan dalam bab, di atas bab poligami, ta'adud. Ta'adud. Ta'adud tu berbilang-bilang, ya. Ta'adud fil lughah. Ta'adud itu maksudnya berbilang-bilang. Allah. Dia tegut, dia dalam bahasa Melayu pun, cerita ta'adud poligami pun dia buat-buat tak faham. Dia boboh bahasa Arab, langsung dia tak nak faham kata. Tak mau dengar kata. Tapi beza nyanduk ngikut pengajar hakikat kehidupan ni semua nak dengar. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tapi bahasa Arab ni kan, dia Al-Quran. Tapi Al-Quran laisal faqat fil lughat arabiyyah, laisal faqat. Bukan hanya bahasa Arab saja semata-mata. Al-Quran lughatul kalamullah. Dia kalamullah. Akan tetapi walakin anzalal Quran ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil lughatil arabiyyah, sebab Nabi itu Arabian, orang Arab. Jadi disamakan bahasa Arab juga itu bahasa syurga. Insya-Allah. Hakikatul haya
Ya, Haqiqatul Haya. Masya-Allah. Dia pertama memang kena belajar isim dulu. Tapi nak dengar betul tu Cik Na. Kita bahaskan bab munakahat ta'adud fil Islam, ta'adud fil Islam alladhi syarahil fil haqiqah fil aqidah. Ta'adud dalam Islam adalah yang membahaskan tentang hakikat dalam berakidah sebenarnya. Tak ada basic bahasa Arab tak apa, boleh. Basic bahasa Arab tu adalah satu je, jangan tak faham bahasa. Itu saja. Antara susah nak belajar bahasa adalah tak faham bahasa. Selagi mana boleh faham bahasa, insya-Allah Allah akan mudahkan. Allah. Baik, berbalik kepada mauduk kita, tajuk. Tajuk kita. Ya benar tu Puan Zarina Adam. Ada je. Dia ada jamak mufradnya ada. Mufrad ada. Ustaz, kat syurga bahasa apa? Bahasa, nak tahu dekat syurga bahasa apa? Dalam suratul Baqarah ayat 25. Qalu وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Ini antara ittisaliyah, perbualan. قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Qalu, adakah hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kita cakap dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Jadi ke akhirat pun samalah, menuju kepada sana perjalanan dia bahasa Arab. Dan automatik sebenarnya kita macam kita lah, lahir kita akan jadi kita Allah, ini kuasa Allah. Mutakalliman itu adalah fi qudratillah, itu kuasa Allah. InsyaAllah bila automatik nanti bila di sana nanti Allah akan terus automatikkan kita bercakap-cakap. Akan berkata-kata dengan bahasa yang waktu itu. Alhamdulillah. Ya, Al-Baqarah ayat 25. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan kita buat satu khulasah kesimpulan kita hazal yaum syarahil fil ittisaliyah kita berbincang musyawarah muzakarah ini dalam kita membincangkan, kita saling mengingatkan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jangan ambil mudah dengan peringatan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah datangkan orang yang boleh mengingatkan kita. Jangan sampai Allah yang ingatkan kita. Allahu Akbar. Ada orang dia tak nak orang ingatkan, maka dia akan dihantar oleh Allah peringatan direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui apa saja yang ada di sisi Allah, umpamanya alam semesta ini. Jangan sampai alam yang memberi peringatan kepada kita. Bila alam yang memberi peringatan pada kita, alamatnya wallahu alam lah kita. Jadi kalau ada orang, antara tanda untuk Allah selamatkan seseorang itu, ada Allah akan hantar orang untuk memberikannya peringatan.
itulah dia Rasul. Itu para anbiya, para nabi. Bila Allah hantar nabi, menetanda Allah sayang. Sebab itu sebelum nak diberikan apa-apa saja hukuman, maka peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kalau tak dengar juga, maka dia akan diingatkan dengan cara yang terus. Ini yang kita takut. Kita kena takut. InsyaAllah. Jadi sebab itu kita kena, cara nak selamat juga, kita kena jadikan bahawa setiap yang ada dalam hidup kita ni, jadikan peringatan. Apa peringatannya aku lagi boleh ingat. Sebab tu Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ambil peringatan. Alladzina yazkuruna Allah. Orang yang ambil peringatan tentang Allah. Dia ingat Allah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyam, bermaksud dalam seharian kita, kita ambil peringatan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ambil pengajaran, renung fikir. Allah jadikan langit, jadikan bumi. Jangan ambil benda ini ikut suka-suka. Allah jadikan isteri kita, Allah jadikan anak-anak kita, Allah jadikan semua yang ada ni untuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Untuk apa? Untuk apa Allah buat semua? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Untuk kita mengatakan apa? Ya Allah, kau jadikan semua ni bukan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian apa? Subhanaka fakina azaban nar. Supaya kita mohon perlindungan pada Allah. Jangan sebab apa yang Allah jadikan pada sekeliling kita ini mendekatkan kita pada api neraka Allah. Jangan sebab anak kita, kita masuk neraka. Jangan sebab suami kita, kita masuk neraka. Jangan sebab isteri kita, kita masuk neraka. Jangan sebab hidup kita, kita masuk neraka. Sepatutnya jadikan semua ini penyebab kita ke syurga. Minta jauh, ya Allah, jangan jadikan, ya Allah, sebab anak-anak aku kena neraka. Jangan jadikan, ya Allah, isteri aku ni sebab aku kena neraka. Dia bukan kira isteri seorang, kedua orang, tiga orang, keempat orang. Dia kira isteri itu saja. Kalau isteri seorang tu pun jenis haru biru juga, buat dia, buat lalai dia, kata kena neraka juga perginya. Kalau 4 orang isteri tu semua mengingatkan dia kepada Allah, ke syurga perginya. Kan? Itu caranya kita tengok. Masya Allah, Masya Allah. InsyaAllah, saya kira cukup setakat tu dulu. Terima kasih banyak kepada semua. Selamat beristirahat, selamat berhujung minggu bersama ahli keluarga. Ingat, ambillah peringatan sebanyak-banyaknya yang ada di hadapan mata kita ini, supaya kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa beringat, insya-Allah. Itu saja. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, tukaran bicara. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Kita jumpa pada malam ni, kuliah maghrib dan bual bicara santai kita pada malam ni, dan munajat malam ke-31, insyaAllah. Alhamdulillah. Khair, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.